Umat Islam disaran sertai misi kembalikan nilai kerohanian. Prakarsa Cetus Kesedaran Umum mengenai teknologi maklumat kini digerakkan. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengajak umat Islam menyertai misi untuk mengembalikan nilai kerohanian pada era yang beliau lihat sebagai semakin terhakis kepercayaan terhadap Tuhan dan taksub kepada kebendaan. Islam, tegas beliau, berupaya menjadi satu gagasan untuk membawa kebaikan di abad ke-21. Datuk Seri Dr. Mahathir berkata demikian di perasmian simposium mengenai dunia Islam dan pengkorporatan global persediaan untuk abad ke-21. Lebih 150 peserta termasuk ahli politik, akademik dan pemimpin korporat hadir pada simposium 3 hari ini. The 21st century is not relevant to the Muslim. It is not our century. It is just a period in time. But the 21st century will see many changes, and the Muslims will be a part of these changes whether they like it or not. It is better for them to face the 21st century with their eyes wide open and with a clear vision of what they want to do and the role they wish to play. And if they choose to play a constructive role while retaining their faith, their spiritual values and their true brotherhood, they would be able to contribute positively to the development of mankind, to put it on an even keel again, and to prevent the self-destruct course which the human race appears to be heading for. Bibit keangkuhan itu jelas beliau kini semakin ketara. Golongan itu mendakwa mereka serba mengetahui dan mempunyai jawapan kepada semua persoalan. These people think that they know enough to play God himself. Already they believe that they can create anything that God creates. They may want to create a world according to their wishes, and they have become insufferably arrogant, accepting no one as being greater than them. Beliau menambah, di sebalik keangkuhan itu, mereka sebenarnya tidak sebijak yang mereka fikirkan. Manusia khususnya Barat tidak tahu mengapa sesuatu perkara terjadi, termasuk mengapa ada kehidupan di dunia ini, mengapa ada alam ini dan pelbagai persoalan lain lagi. And because the human race is becoming more and more arrogant, religion and spiritual values are needed even more. And Islam can provide the spiritual values to those who believe and to those who don't. The Islam that can provide these values is fundamental Islam. The truly fundamental Islam which advocates peace, charity and caring. Not the Islam which commits crimes and calls out the name of Allah to justify it. Ladies and gentlemen, kesimpulan dan gesaan itu dibuat Perdana Menteri selepas mengulas dengan panjang lebar sejarah yang menyaksikan zaman kegemilangan dan kejatuhan Empire Islam. All told, Muslims make up more than 1 billion of the world's population. But they are far from being a monolithic group, being broken up as much by their own loyalty to their countries as they are by the differences in their interpretations of Islam, or indeed, allegedly, by the degree of commitment to the faith. They certainly do not make up one cohesive Islamic civilization which can pose a meaningful threat to other civilizations or indeed to anyone. They are too busy fighting and undermining each other to be a threat. Berdasarkan fakta sejarah yang cukup gemilang, ketika ini tiada satupun negara Islam yang mencapai status negara maju. Negara yang kaya dari segi sumber asli, ketinggalan pula dalam bidang teknologi, pengetahuan dan kerajaan yang berkesan. Apa yang diwarisi ini sudah melalui kitaran yang menyaksikan penyatuan umat ketika mereka menerima syiar Islam yang kemudiannya berpecah selepas Nabi Muhammad wafat. Only angels and the prophet could not be corrupted
by the success of the Islamic enterprise. Kesimpulan Perdana Menteri itu merujuk kepada kewujudan beberapa mazhab, tafsiran berbeza kandungan Al-Quran dan lebih 600,000 sunnah. Namun kajian Imam Bukhari mendapati hanya 7,000 yang sahih. Gerakan pembaruan juga gagal apabila mereka membuat tafsiran sempit ayat-ayat suci Al-Quran. They ignored the injunction in the Quran that the Muslims must always be prepared to defend themselves. Instead, they clung to the form rather than the substance of the teaching. It was most important to relieve the past than to consider the present. The Quran speaks in parables, the real meaning of which must be interpreted in the context of the situation faced by the Ummah through the ages. But most interpreters insist on the literal meaning of the words of the Quran. Kelemahan itu, tegas beliau, boleh diatasi jika semua umat Islam balik ke pangkal ajaran agama. Islam mahu umatnya melakukan perkara yang benar dan menolak apa yang dilarang. Muslims are not created by Allah to be inferior. Indeed, the opposite seems true if past history is anything to go by. If they want to. Pada sesi dialog selepas itu, Perdana Menteri turut menjawab soalan mengenai Israel yang menjadi duri dalam daging masyarakat Islam Arab dan pendirian Kuala Lumpur mengenai rejim itu. Menurut Perdana Menteri, Kuala Lumpur tidak akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel selagi rejim Yahudi itu terus bermusuhan dengan rakyat Palestin. Bagaimanapun, katanya, ada cara lain untuk membuka mata rakyat Israel. Kita tidak akan mengkhianati perjuangan Islam, tetapi perjuangan bukan semata-mata dengan cara kita tembak-menembak, bunuh-membunuh ataupun membaling batu. Ada cara lain juga yang merupakan perjuangan dan tidak kurang daripada perjuangan. Perdana Menteri turut berkata usaha perlu diambil bagi memperbetulkan umat Islam yang tersimpang dari ajaran sebenar, termasuk mereka yang membunuh sesuka hati atas nama perjuangan Islam. Beliau juga mengingatkan umat Islam supaya sentiasa berwaspada terhadap pelbagai bentuk imperialisme Barat, termasuk menggunakan konsep globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Kumpulan haram dikenal pasti terbabit dalam pencerobohan lebih 130,000 hektar tanah kerajaan. Agensi berkenaan sudah mendapatkan bantuan polis untuk menanganinya. Pecahan mengikut negeri tanah kerajaan yang diceroboh dibentang pada sesi soalan lisan oleh Kementerian Pembangunan Tanah di Dewan Rakyat semalam. Semua negeri terbabit kecuali Melaka. Antara yang paling teruk terjejas ialah kawasan hutan Balak. Langkah-langkah yang lebih berkesan bagi mengatasi penerokaan tanah kerajaan secara haram yang masih berlaku. Kita kenal pasti sindiket besar yang terlibat. Dan kita telah minta semua jabatan menyelaraskan kegiatan mereka dan mereka akan bertindak dengan kerjasama pihak keselamatan, terutamanya pihak polis. Tegas beliau, perkembangan tidak sihat itu perlu dibendung segera. Catatan mendapati angka kawasan yang terbabit juga semakin meningkat. Kita masih dapati dari masa ke semasa pencerobohan cara besar berlaku. Baik kawasan hutan, baik kawasan balak, baik juga kawasan tanah kerajaan. Menambah sedikit lah. Ya. Datuk Seri Anwar ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-53. Dalam sidang media itu, beliau turut menjelaskan rasional pindaan terhadap undang-undang mengenai akta pengambilan tanah. Jadi yang kita tetapkan kaedah ini yang lebih teratur, lebih ketat ialah untuk mengelakkan dari berlakunya pengambilan tanah secara sewenang-wenang ataupun kecenderungan untuk mana-mana peringkat keputusan dibuat dengan menimbulkan sedikit sebanyak keraguan dari sudut penyalahgunaan kuasa atau apa-apa bentuk penyelewengan.
Menurutnya, pindaan undang-undang berkenaan akan dibentangkan di sesi parlimen yang sedang berjalan. Peruntukan tambahan termasuk memastikan tanah yang bakal diambil dirujuk kepada Unit Perancangan Ekonomi Negeri atau Jawatankuasa Persekutuan sebelum pertimbangan mesyuarat kerajaan negeri. Selain itu, ia juga memberi peluang kepada tuan tanah untuk terbabit sama dalam pembangunan projek. Beliau bagaimanapun menegaskan perlembagaan memberikan hak kepada kerajaan mengambil tanah untuk pembangunan. Dia keputusan kerajaan dan peruntukan perlembagaan itu jelaslah. Kerajaan berhak untuk mengambil tanah untuk memajukan. Kalau ada tanah umpamanya di tengah-tengah bandar, kemudian dia tak memajukan, dia nak kekal sebagai pusat pemeliharaan ayam umpamanya. Jadi kerajaan ada hak untuk mengambil. Soalnya ialah nak bagi keadilan supaya dia diberi peluang untuk turut serta dan tidak diambil begitu saja. Jadi kita gunding dengan dia. Kalau dia setuju, kita allow, kita benarkan dia terlibat. Mengenai sudut penilaian tanah yang dipertikaikan, Datuk Seri Anwar berkata, kerajaan akan memberikan ruang kepada hakim di mahkamah melantik penilai bertauliah dari kedua-dua sektor awam dan swasta untuk mendapatkan input mereka. Besar berlaku. Baik kawasan. Dua lagi program baru bakal temui penonton TV3. Lebih 40 penagih ditahan dalam serbuan di Johor. Gerakan susulan untuk menjayakan agenda teknologi maklumat yang diilhamkan Perdana Menteri dicetuskan hari ini melalui beberapa pendekatan mencakupi bidang perundangan, persediaan pemimpin dan masyarakat umum. Kepada anggota Parlimen, Timbalan Perdana Menteri mengingatkan perlunya kesedaran rakyat dibangkitkan mengenai koridor raya multimedia. Kepada ibu bapa pula, beliau menegaskan perlunya pendidikan anak mereka diterapkan dengan pengetahuan asas teknologi maklumat yang berupaya membedakan apa yang buruk dan yang baik. Jangan nantinya teknologi maklumat menempa satu lagi masalah baru kerana menyebabkan kesenjangan ataupun jurang yang lebih luas dan melebar di antara kota dan desa, di antara golongan kaya dan golongan miskin. Dan kita bertanggungjawab termasuk di Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk memastikan bahawa kita juga mengenengahkan pandangan untuk memastikan bahawa kesedaran lebih meluas, penggunaan dan juga manfaatnya lebih meluas kepada rakyat jelata. Datuk Seri Anwar berucap di perasmian Majlis Taklimat mengenai rang Undang-Undang Siber anjuran jawatankuasa antara parti di bangunan Parlimen. Selain menghala mesej itu kepada wakil rakyat yang hadir, Datuk Seri Anwar juga menegaskan perlunya ibu bapa membuat persediaan dari segi pendidikan generasi pewaris. Kita tidak berupaya untuk meminta jasa baik Datuk Mak Rahmat untuk menggunakan kekuatan sensornya kerana tak berupaya mana-mananya sistem berbuat yang demikian. Mengenai rang Undang-Undang Siber yang dibentang di sesi Parlimen sekarang, Datuk Seri Anwar berkata peruntukannya akan sentiasa diteliti untuk memastikan ia terus relevan dan menepati keperluan semasa. Baru-baru ini bahawa kalau Pentagon di Washington boleh ditembusi ratusan kali dan dengan wujudnya apa yang disebutkan kepintaran dan kemahiran encryption dan firewalls, semuanya masih belum menjamin suatu sistem yang cukup selamat dan peraturan undang-undang yang boleh mengatasi semua ini. Beliau turut menegur pihak pembangkang yang sering mengungkit pandangan negatif berhubung kesan pembangunan teknologi maklumat. Saya juga teliti beberapa pandangan dari beberapa kalangan dari pihak pembangkang yang terlalu banyak menghebahkan soal yang dianggap negatif dari internet dan komputer sehingga menimbulkan rasa cemas dan takut di kalangan masyarakat.
Pada sesi dialog yang menyusul, Timbalan Ketua Bahagian Pendakwa Pejabat Peguam Negara Azhar Mohamad menjelaskan 3 faktor mengapa hukuman tegas perlu dikenakan terhadap mereka yang menyalahgunakan kemudahan IT. Taklimat sehari ini turut memberi penerangan mengenai tujuan peruntukan bagi setiap kesalahan yang dilakukan. Ia mencakupi rang undang-undang jenayah komputer, tanda tangan digital, teleperubatan, hak cipta dan koridor raya multimedia MSC. Pembentangan dimulakan Timbalan Ketua Bahagian Pendakwa Azhar Mohamad mengenai undang-undang jenayah komputer dan tanda tangan digital. Pada sesi soal jawab kemudian, beliau ditanya Setiausaha Agung DAP Lim Kit Siang mengenai beberapa hukuman yang dianggap tidak setimpal dengan kesalahan. Azhar berkata hukuman berat perlu untuk memberi amaran kepada pengamal komputer supaya tidak menyalahgunakan komputer. Perbuatan menyalahgunakan komputer jika tidak dibendung akan membawa kepada unsur sabotaj, pengintipan dan penjualan maklumat rahsia. Undang-undang yang tegas juga bertujuan melindungi dan meyakinkan pelabur mengenai keselamatan maklumat. Dalam pada itu, polis pula merangka strategi sendiri untuk menangani kejadian jenayah kolar putih yang lebih kompleks pada era teknologi maklumat. Timbalan Pengarah Bahagian Jenayah Perdagangan Bukit Aman, Timbalan Pesuruhjaya Mariman Mat Taib berkata, ini termasuk mewujudkan unit jenayah komputer dalam bahagian jenayah perdagangan. Untuk perlantikan itu kita cari pegawai-pegawai yang telah mempunyai diploma ataupun degree dalam computer science. Umpamanya daripada universiti-universiti, daripada ITM semua tu yang telah hadir dalam pasukan. Gangguan bekalan air membabitkan lebih 100,000 rumah di Petaling, Shah Alam dan Kuala Langat bermula pukul 7 petang esok. Jabatan Bekalan Air Selangor menyediakan 3 talian hotline bagi kemudahan pengguna berikutan gangguan itu. Gangguan disebabkan kerja-kerja pemasangan paip di loji rawatan air Sungai Semenyih bagi membolehkan bekalan air disalurkan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Sepang. Pengguna boleh mendapatkan bekalan air dari lori tangki yang disediakan JBA. Laporan Bursa Saham Kuala Lumpur. Harga saham ditutup bercampur-campur dengan minat belian tertumpu kepada saham sederhana dan rendah. Indeks komposit susut 7.08 mata kepada 1089.45. Indeks perusahaan juga jatuh 26.14 mata kepada 2027.14. Sejumlah 236.617 juta saham bernilai 1.628 bilion ringgit diniagakan. Pada penutup, 364 kaunter untung berbanding 212 rugi, manakala 171 lagi tidak berubah. Di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding dolar Amerika. Berikut disenaraikan nilai ringgit berbanding mata wang utama dunia. Bermula Mei depan, 2 program baru akan menemui penonton TV3 secara langsung setiap pagi Selasa dan Khamis. Berbentuk maklumat, program Captains memaparkan profil usahawan berjaya, manakala Teen Talk adalah program remaja bertujuan membantu usaha kerajaan dalam menangani gejala sosial yang semakin meruncing. Kedua-duanya adalah hasil cetusan idea unit hal ehwal semasa Jabatan Berita TV3. Program berkenaan dihos dan diterbitkan secara bergilir oleh pengacara Kelvin Ong dan Ann Raj. Captains menyelami profil tokoh korporat yang akan berkongsi pengalaman, falsafah, strategi dan maklumat mengenai industri yang diceburi.
Program ni akan ke udara pada hari Selasa 11.30 pagi. Ia akan memaparkan tokoh-tokoh korporat di negara kita dan program ini juga akan mencungkil rahsia di sebalik kejayaan mereka. Bagi penerbit Teen Talk pula, Muhammad Azri Atan, idea untuk program ini lahir daripada seruan kerajaan supaya program secara perbincangan khusus bagi remaja diadakan. 3 remaja, Saiful Effendi Idris, Amira Sariyati Firdaus dan Corina Tan diberi kepercayaan untuk mengendalikan program Teen Talk ini di samping anggota panel jemputan. Sementara itu, petang tadi kami dikunjungi pihak pengurusan Middle East Broadcast Centre dan United Press International atau UPI. Rombongan diketuai Dr. Abdullah Masri selaku Timbalan Presiden UPI dan Middle East Broadcast Centre yang beribu pejabat di London. Lawatan bertujuan meninjau operasi TV3 serta mengenal pasti peluang pelaburan yang boleh dimanfaatkan bersama. Tetamu ini turut diberi penjelasan mengenai operasi bilik berita. Turut mengiringi lawatan ini, Pengerusi Eksekutif Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB Datuk Khalid Ahmad dan Pengarah Urusan TV3 Haji Zahari Omar. TV3 hari ini menyerahkan baki RM460,000 lagi kutipan tabung mangsa ribut Tropika Creek Sabah anjurannya kepada kerajaan negeri. Tabung itu yang berjaya mengutip RM1.19 juta bertujuan membantu mangsa yang terselamat. Ribut 26 Disember itu mengorbankan lebih 200 penduduk di pinggir sungai. Cek disampaikan penyelaras operasi TV3 Sabah Ghazali Yahya kepada Setiausaha Tetap Kementerian Perkhidmatan Sosial Negeri Dato' Ignatius J. Bantoy. Sebelum ini, TV3 sudah menyerahkan cek bernilai RM650,000 kepada kerajaan negeri pada 3 Januari dan 6 Februari lalu. Dengan sumbangan ini, jumlah kutipan tabung mangsa ribut Greg anjuran kerajaan negeri meningkat kepada RM7.3 juta. Turut hadir di majlis berkenaan Persatuan Pekerja Malaysia di Brunei dengan sumbangan RM10,000. Kita jugalah mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV3 dan semualah orang ramai yang telah bersama-samalah membantu kita, dan melalui usaha TV3 ini sumbangan yang begitu basal sangat kita alu-alukan dan menghargai. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu generasi muda diberi kelonggaran menentukan minat dan masa depan mereka. Bagaimanapun, katanya, kelonggaran itu perlu disertai pengawasan yang wajar. Beliau berucap di seminar menangani masalah sosial anjuran Persatuan Kelab Belia Malaysia. Di kalangan generasi muda, kita ambil sikap yang positif, beri kelonggaran. Dia nak sukan, dia nak kebudayaan, dia nak kesenian, dia nak rekreasi yang lain, dia nak bola sepak, jet ski. Lagi boleh lah jet ski tu, jangan pergi jatuh dah. Ya, kita berikan kelonggaran itu. Dan di kalangan generasi muda, pada badan seperti MAYC itu digabungan dalam Majlis Belia Malaysia dengan pelbagai pertubuhan belia dan pelajar, kita berikan peluang, perbanyakkan kegiatan supaya mereka bincang, mereka boleh bekerjasama, mereka berfikir, membaca, tanam minat terhadap ilmu pengetahuan. Jangan hanya membazir waktu dengan mengesahkan hal-hal yang melecehkan dan meremehkan saja. Tegasnya, apa yang penting ialah menanam bibit cintakan ilmu pengetahuan agar mereka berupaya membawa perubahan kepada kebaikan. Beliau turut menyeru kepimpinan belia bersikap lebih tegas dan berani menangani masalah sosial dan mengikis sikap suka berleter. Turut hadir di majlis perasmian seminar ini, Naib Presiden MAYC yang juga Menteri Pertahanan, Datuk Said Hamid Albar. Seminar 3 hari ini disertai lebih 100 peserta dari seluruh negara. Generasi muda terutama. 41 penagih dadah termasuk 3 pengedar diberkas dalam satu gerakan membantras penyalahgunaan dadah di sebuah kawasan hutan di kilometer 23 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi siang tadi.
Turut dirampas 3 paket heroin daripada 3 lelaki dipercayai pengedar di tempat kejadian. Polis juga memusnahkan sebuah pondok dipercayai dijadikan pusat pembekalan dan pengedaran dadah di sekitar Johor Bahru, Ulu Tiram dan Kota Tinggi. Ketua Jabatan Narkotik Daerah Penolong Penguasa Nordin Kadir berkata, polis membuat intipan di lokasi yang dikenal pasti sejak seminggu lalu. Berdasarkan sumber risikan dan maklumat orang ramai, polis mengenal pasti waktu pengedar bertemu penagih di kawasan berkenaan yang terletak kira-kira 500 meter dari jalan utama. Dalam serbuan ini, sebahagian besar pengedar dan penagih cuba melarikan diri ketika sibuk berurusan dan menyuntik dadah pada diri masing-masing. Operasi bermula pukul 5.30 pagi dan berakhir 7 jam kemudian. Ia diketuai Inspektor Muhammad Daud Druis serta 21 anggota dari Jabatan Narkotik Johor Bahru. Semua yang ditahan dibawa ke Balai Polis Ulu Tiram bagi ujian air kencing. Seorang pemandu lori dihukum penjara 48 tahun dan 24 sebatan selepas dia mengaku bersalah merogol 3 gadis bawah umur di Kuala Perlis tahun lalu. Hukuman dijatuhkan Hakim Nurmala Salim di Mahkamah Session Kangar siang tadi. Sulaiman Bidin, 49 tahun, menghadapi 3 tuduhan merogol gadis berusia 11 tahun dan 12 tahun. Dia yang tidak diwakili peguam didakwa mengikut Seksyen 376 Kanun Persiksaan yang membawa hukuman maksimum 20 tahun dan sebatan. Hakim Nurmala Salim menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara dengan 8 sebatan bagi setiap kesalahan. Sulaiman yang sudah beristeri dan mempunyai 2 anak diperintahkan menjalani hukuman itu serentak bermula dari tarikh dia ditahan pada 15 April lalu. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Razak Musa ketika membentangkan fakta kes berkata tertuduh memberi wang tunai antara RM6 dan RM10 kepada mangsa selepas merogol mereka. Mangsa kemudian mendedahkan kejadian itu kepada guru kaunseling sekolah yang membuat laporan di Balai Polis Kuala Perlis. Mahkamah Magistrate Batu Pahat Johor menerima permohonan polis untuk mereman seorang lelaki dan pasangannya yang didakwa cuba meninggalkan bayi di sebuah masjid pagi semalam. Magistrate Muhammad Al-Saifi Hashim memerintahkan pasangan direman sehingga Selasa depan selepas mendengar permohonan pegawai penyiasat Ketua Inspektor Zahar Hassan. Lelaki ini ditahan pagi tadi dalam sebuah kereta di Jalan Rahmat. Manakala wanita berusia 30 tahun ditahan setengah jam sebelum itu oleh jemaah Masjid Sultan Ismail di Jalan Keluang sebelum diserahkan kepada polis. Pasangan yang berasal dari Kota Tinggi ini didakwa cuba meninggalkan bayi di anjung masjid pukul 5.18 pagi semalam. Magistrate Al-Saifi membenarkan permohonan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Batu Pahat mengantar bayi berkenaan ke Rumah Kebajikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Budriah Ceras sehingga kes ini disebut semula 5 Jun depan bagi menentukan hak penjagaan bayi. Permohonan dilakukan Pegawai Kebajikan Masyarakat Saidatul Ani Jafri mengikut Seksyen 21-3 Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1994. Seorang wanita maut selepas dilanggar sebuah lori dalam kemalangan di kilometer 12 Jalan Gopeng berhampiran Taman Bersatu Ipoh, Perak. Kejadian berlaku pukul 11.30 pagi tadi. Mangsa Zaiwiyah Saleh, 76 tahun, berasal dari kampung Batu Masjid Temuh. Menurut Ketua Inspektor Tan Chun Seng, mangsa dipercayai sedang menyeberang jalan dari arah Taman Bersatu ke Taman Candan Desa. Lori yang membawa muatan batu ini pula dari arah Simpang Pulai menghalau ke Tasik apabila kejadian berlaku. Mangsa mati di tempat kejadian. Mayat dibawa ke Hospital Besar Ipoh untuk bedah siasat. Sesi tergempar PBB bincang sekatan ekonomi ke atas rejim Israel. Anak Presiden Korea Selatan buat pengakuan berhubung skandal Hanbo. Hujan atau panas, keunggulan Far Weather Coat memang terjamin.
Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu memulakan sesi mesyuarat tergemparnya hari ini bagi mengundi resolusi mengenakan sekatan ekonomi terhadap rejim Israel berikutan tindakan rejim membina penempatan Yahudi di timur Baitul Maqdis. Sesi ini yang pertama sejak 15 tahun lalu diadakan selepas diplomat Arab mengusulkan draft resolusi yang antara lain menuntut projek itu dihentikan segera. Wakil Palestin dalam mesyuarat itu, Dr. Nasir Al-Kidwa membidas rejim kerana mencabuli proses damai dan gagal memenuhi komitmennya terhadap rakyat Palestin. Tambah beliau, status Baitul Maqdis amat penting dalam menjamin kedamaian di rantau itu. Bagaimanapun dakwaan itu disangkal oleh wakil rejim David Palek yang menolak pertikaian rejim Palestin sebagai ancaman kepada keselamatan dan perdamaian antarabangsa. Dalam reaksi awalnya, Kesatuan Negara Eropah dan Jepun masih berbelah bagi sama ada untuk menyokong resolusi itu ataupun tidak. Washington bagaimanapun dijangka sekali lagi menentang resolusi itu. Undian dijangka dijalankan lewat hari ini. Sementara itu, kawalan keselamatan di sekitar Ibu Pejabat Pertubuhan Yahudi B'nai B'rith di Amerika Syarikat diperketat berikutan penemuan sebuah bungkus mengesyaki yang mungkin angkara pengganas. Anak lelaki Presiden Korea Selatan Kim Hyun-chul membuat pengakuan di Dewan Perhimpunan Parlimen negaranya sebelum kesnya didengar berhubung pembabitannya dalam skandal Hanbo yang disiarkan secara langsung oleh televisyen tempatan. Kim menghadapi dakwaan menerima rasuah sejumlah 560 juta ringgit dan mendalangi kejatuhan syarikat keluli Hanbo. Sejurus soalan mula diajukan, Kim memohon maaf kepada bapa dan rakyat negaranya tetapi menafi menerima sebarang rasuah. Dalam pada itu, pemerhati politik meramalkan pengakuan Kim akan melemahkan pengaruh bapanya yang seringkali dipertikai pentadbirannya sebelum ini. Tebusan pertama dari Jepun yang berjaya diselamatkan ketika peristiwa penahanan tebusan di Lima berlepas pulang ke negara asal hari ini. Setiap tebusan akan diberi rawatan bagi memulihkan semangat setelah berada dalam tahanan selama lebih 4 bulan. Sementara itu, keluarga pemberontak MRTA mula mengkebumikan mayat 14 ahli pergerakan itu yang terbunuh dalam serbuan berkenaan. Ini termasuk ketua gerila Nestor Sherpa. Dalam pada itu, Presiden Peru Alberto Fujimori hadir di upacara pengebumian dua komander Peru yang terbunuh, Lieutenant Raul Jimenez dan Lieutenant Colonel Juan Valer. Manakala Menteri Luar Jepun Yukihiko Ikeda yang berada di Lima menyampaikan ucapan terima kasih Tokyo kepada Peru kerana berjaya menyelamatkan 71 tebusan dalam operasi berkenaan. Ujian positif penggunaan dadah, pejabat negara tunggu tindakan. Album anak-anak seni buah tangan kedua kumpulan Sweet Child. Hampir separuh daripada 40 persatuan sukan tempatan belum mempunyai kurikulum kejurulatihan. Sikap sambil lewa itu membimbangkan Kementerian Belia dan Sukan ke arah melahirkan jurulatih tempatan berkualiti. Masalah seumpama itu diharap dapat ditangani apabila Persatuan Jurulatih Kebangsaan ditubuhkan tidak lama lagi. Usaha menubuhkan Persatuan Jurulatih Malaysia hampir selesai sempena konvensyen serta anugerah jurulatih kebangsaan hari ini dan esok. Namun sambutan lembap terhadap kurikulum kejurulatihan sesuatu mendukacitakan walaupun ia diperkenalkan pada tahun 1987. Hampir separuh daripada 40 persatuan sukan belum mempunyai kurikulum kejurulatihan. Tak ada jurulatih, makna tak ada pemain lah. Kalau ada pemain pun setakat pemain yang tidak berkualiti. Jadi ini tak mungkin boleh membantu kita mencapai hasrat kita. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian selepas merasmikan konvensyen jurulatih kebangsaan siang tadi. Lebih 300 jurulatih daripada pelbagai bidang mengambil bahagian pada konvensyen 2 hari ini yang akan mencadangkan penubuhan Persatuan Jurulatih Malaysia. Ia disusuli Malam Anugerah Jurulatih Kebangsaan malam esok.
Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur PBKL pasukan pertama bakal menerima hukuman musim ini. Semuanya gara-gara kegagalan menyediakan khidmat unit simpanan Persekutuan FRU ketika menentang Selangor 15 April lalu. Namun jawatan kuasa disiplin FAM yang bersidang siang tadi menyerahkan kepada Majlis FAM untuk membuat keputusan. PBKL bertanggungjawab sepenuhnya kerana gagal menyediakan khidmat kawalan unit simpanan Persekutuan FRU ketika menentang Selangor 15 April lalu. Selain itu, sikap fanatik penyokong yang membaling objek ke padang sehingga perlawanan dihentikan seketika juga amat dikesali. Namun nasib PBKL ditentukan apabila kesnya dirujuk oleh pengerusi jawatan kuasa disiplin Tengku Ahmad Ritaudin kepada ahli Majlis FAM. Kami akan melaporkan kepada pihak kaunsil di atas tindakan atas mereka lah akan membuatkan. Sementara itu, dua pemain Liga Perdana, Paul Raj dari Perak dan Mio Nur Samsul dari Kuala Lumpur digantung dua perlawanan dan didenda RM1,000. Masing-masing menerima kad merah ketika Perak menentang Pulau Pinang dan Kuala Lumpur melawan Perlis. Bola sepak Piala Juara-Juara. Impian Liverpool untuk sekurang-kurangnya merangkul satu piala musim ini berkubur apabila gagal ke perlawanan akhir. Mereka tewas agregat 2-3 kepada kelab Perancis Paris Saint-Germain sekalipun menang 2-0 pada pusingan kedua di Anfield. Ketinggalan 0-3 pada pusingan pertama tidak menjejaskan tumpuan Liverpool apabila menguasai permainan. Namun Liverpool tersentak dengan asakan awal pelawat melalui dua percubaan Patrice Loco soal minit kedua dan 4. 4 minit selepas itu, Liverpool kembali garang dengan percubaan Jamie Redknapp. Pada minit ke-12, kesungguhan tuan rumah berhasil apabila Robbie Fowler membuka tirai jaringan. Babak kedua juga dikuasai Liverpool yang hampir menambah jaringan melalui Jason McAteer pada minit ke-53. Bagaimanapun serangan mengejut pelawat melalui rembatan pemain Brazil Leonardo pada minit ke-67 mencemaskan Liverpool. 10 minit sebelum perlawanan berakhir, Mark Wright menggamatkan Anfield dengan jaringan kedua. Perlawanan semakin mendebarkan dengan Liverpool berusaha menambah satu lagi jaringan, tetapi semuanya tidak menemui sasaran. Lawan Paris Saint-Germain di perlawanan akhir ialah Barcelona yang menghampakan juara Itali Fiorentina 2-0 di gelanggang lawan untuk kelebihan agregat 3-1. Setelah seri 1 sama, Fiorentina mula tertekan di depan penonton sendiri apabila Barcelona mengasak menerusi percubaan Ronaldo. Namun jaringan Ronaldo dibatalkan kerana offside. Pada minit ke-30, Barcelona melebarkan agregat kepada 2-1 menerusi tandukan Fernando Couto yang menyempurnakan sepakan percuma Iwan de la Pena. 5 minit selepas itu, Jose Guardiola memastikan kemarahan Barcelona dengan jaringan kedua. Kekalahan yang terbayang nyata pahit bagi penyokong Fiorentina yang melontar objek terkena beberapa pemain dan pengurus Barcelona Bobby Robson. Permainan hanya diteruskan selepas 4 amaran pegawai Persatuan Bola Sepak Eropah UEFA untuk membatalkan perlawanan. Isu penggunaan dadah larangan sekali lagi menggemparkan sukan tanah air. Kali ini membabitkan penembak negara Ismail Diran yang didapati positif mengambil dadah larangan metoprolol. Walaupun mengaku tidak disengajakan, Ismail bakal berdepan hukuman oleh Kesatuan Menembak Antarabangsa. Keputusan ujian ke atas Ismail diperolehi Januari lalu berikutan ujian rambang oleh Institut Sukan Negara ISN dan Institut Penyelidikan Perubatan IMR sejak Oktober tahun lalu. Ia disahkan positif selepas dihantar ke makmal dadah yang diiktiraf di Australia. Ismail dikatakan mengambil bahan metoprolol, sejenis dadah kategori beta blocker. Dia mengakui mengambil dadah itu secara tidak disengajakan bagi menenangkan dirinya yang mengidap penyakit darah tinggi. Saya ada darah tinggi. Ya. Saya tak tahu kandungan tu. Kalau saya tahu kandungan tu, saya pun boleh jadi saya ambil. Saya boleh ikhtiar minta doktor apa cara yang mana yang baiklah untuk kita kan. Jadi saya pun tak tahu sebenarnya daripada pihak-pihak yang berkenaan macam mana boleh terbagi pada saya. Hasil positif itu memaksa Persatuan Menembak Kebangsaan NSAM menggantung Ismail daripada sebarang kejohanan. Hasil ujian contoh kedua ke atas Ismail juga disahkan oleh ISN. Metoprolol nama kimianya, satu bahan beta blocker yang biasa digunakan untuk mengawal
tekanan darah tinggi. Dan beta blocker ini adalah suatu bahan yang dilarang di dalam sukan menembak. Kejuaraan Dunia Pencaksilat ke-9 hari kedua menyaksikan keputusan mengejut dalam kategori putra kelas I apabila juara dunia dan pilihan utama dari Malaysia, Max Zaki Othman kecundang di tangan pesilat Filipina. Bagaimanapun kekecewaan itu sedikit sebanyak terubat apabila dua lagi pesilat negara berjaya melayakkan diri ke peringkat suku akhir. Max Zaki Othman memakai bengkung merah dijangka tidak menghadapi banyak masalah menghadapi tentangan Sarah Larry Di Castro dari Filipina. Bagaimanapun ramalan itu meleset apabila Di Castro mempamer pertahanan yang baik di samping melancarkan serangan bertubi-tubi. Keadaan itu menyaksikan Max Zaki juara bertahan ketika kejohanan di Hatnyai 3 tahun lalu tewas 2-1. Terdahulu dalam kategori putra kelas bebas, peserta negara Haris Chaifuddin berbengkung merah layak ke suku akhir setelah mengetepikan Khalid Quraish dari United Kingdom. Namun Haris dipaksa bekerja keras sebelum mengetepikan Khalid 2-1. Satu lagi perlawanan kategori putra kelas A, peserta negara Rosmin Kamil Rorihan berbengkung biru turut layak ke suku akhir. Rosmin menang mudah setelah mengetepikan Abdul Razak Osman dari Singapura dengan 3-0. Tenis terbuka Monte Carlo di Perancis mencetuskan sedikit kontroversi. Sikap panas baran Jim Courier yang tewas acara perseorangan 3 hari lalu membawa padah apabila tindakan menendang papan iklan membuat dia disingkirkan ketika bertanding acara bergu. Malah Courier berdepan tindakan disiplin setelah 3 amaran diberikan pengadil perlawanan. Sementara itu, pilihan keempat Richard Krajicek dari Belanda terus mengukuhkan peluang untuk merangkul kejuaraan setelah mengetepikan cabaran Mark Philippoussis dari Australia 6-3, 6-2 pada pusingan ketiga semalam. Sementara itu, gelaran juara perseorangan makin hampir bagi juara Wimbledon, Richard Krajicek yang marah ke suku akhir. Persembahan bintang Belanda ini begitu mantap untuk menumpaskan pemain utama Australia, Mark Philippoussis. Krajicek masih garang dibekalkan kejuaraan terbuka Jepun minggu lalu. Namun Philippoussis yang memiliki rekod servis paling kencang menguasai awal set pertama apabila mendahului 3-0. Sekalipun bukan pakar gelanggang tanah liat, Krajicek mengunci pergerakan Philippoussis untuk menang set pertama 6-3. Krajicek ternyata lebih mantap pada set kedua. Setelah mendahului 4-1, Krajicek hanya membenarkan Philippoussis merampas satu permainan sebelum melengkapkan kemenangan 6-3, 6-2. Krajicek akan menentang pilihan ke-8 Carlos Moya dari Spanyol pada suku akhir. Sekian saja segmen sukan untuk malam ini bersama Suhaimi dan Azura untuk berita selanjutnya. Salam hormat dan selamat malam. Berita baik buat peminat kumpulan muzik Sweet Child. Gabungan kumpulan 5 anak muda yang diketuai penyanyi utamanya Achong kini muncul menerusi album terbaru mereka berjudul Anak-Anak Seni. Selain Achong atau nama sebenarnya Ahmad Fauzi Manaf, Sweet Child turut dianggotai Eleng, Oji, Pat dan Yem. Kemunculan mereka menerusi album pertama Berapinya Imajinasiku setahun lalu berjaya meletakkan kumpulan ini seiring dengan kumpulan musik sedia ada. Penjualan album itu yang mencecah 30,000 unit turut melayakkan mereka menerima anugerah Cekrak Emas. Sebagai kumpulan muzik baru, Sweet Child turut memilih pelbagai rentak lagu dimuatkan dalam album kedua mereka. Album terbitan Idzha dan Mus Satira itu antaranya memuatkan irama pop rock, hard rock dan alternatif. Antara lagu yang menjadi sandaran album kedua berjudul Anak-Anak Seni itu ialah Dalam Malang Ada Rahmat, Di Pentas Sandiwara dan Tersiksa Lagi Batinku. Harapan saya untuk album kedua ni memang tinggi. Kalau boleh album ni orang kata lebih lah kepada album yang pertama dah 25,000. So kalau boleh album kedua ni lebih sikit pun tak apa. Orang kata tak nak banyak-banyak tamak kan, lebih sikit pun cukup lah orang kata. Ini pula mengenai artis kecil yang satu ketika dulu popular dengan lagu Sayangi Daku. Adrian atau nama penuhnya Adrian Shah Mazid kini muncul kembali menerusi album terbaru bersama dua adiknya, Fifi dan Fitria. Adrian bukan satu nama baru dalam industri hiburan.
Kelahiran awalnya sebagai artis kanak-kanak pada tahun 1986 menerusi album Sayangi Daku berjaya meletakkan Andrian antara artis popular. Tahun 1989, Allahyarham Mazid Haji Yunus atau lebih dikenali sebagai Andi Yunus, bapa kepada Andrian yang ketika itu merangkap pengurus, berjaya mencungkil bakat anak perempuannya, Fifi, untuk turut serta dalam dunia hiburan. Penampilan dua beradik ini mendapat sambutan menggalakkan. Pemergian Andi Yunus 11 Februari lalu yang mengidap penyakit leukemia tidak mematahkan semangat anak-anaknya untuk meneruskan hasrat bapa mereka melatih anak bongsu dalam keluarga, Fitria. Dan kini penampilan Fitria yang berusia 10 tahun dijangka mampu menyingkap populariti abangnya apabila muncul menerusi album koleksi lagu-lagu terbaik Andrian. Album itu turut memuatkan beberapa lagu baru yang dinyanyikan bersama tiga beradik berserta seorang rakan, Lydia Nur Eliana. Sebelum itu, mereka yang diwakili ibu Adi Nirmala Zainuddin menandatangani kontrak sebagai artis payung di bawah ambang klasik Sendirian Berhad. Wahai kawan-kawan di seluruh negara, mari kita amalkan rukun negara. Wahai kawan-kawan anak-anak Malaysia, mari kita jayakan falsafah negara. Yan, Fifi, Fitria dan juga Lydia akan muncul dengan album terbaru kami yang berjudul Cita-Citaku. Tunggu kami ya. Buletin utama berakhir di sini. Perbuatan tidak bertanggungjawab yang menyebabkan ribuan ikan mati di 3 kampung di seberang Perai menutup tirai buletin utama malam ini. Siasatan awal mengaitkannya dengan perbuatan menubak. Jabatan Alam Sekitar dan sedang menyiasat bagaimanapun tidak menolak kemungkinan Sungai Kulin dicemari bahan kimia. Dengan itu, salam hormat. Dan selamat malam.